Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada uh, rakan-rakan dan doktor. Hari ini kumpulan kami, kumpulan 2 ingin membentangkan tentang banjir lumpur. Saya pun perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Siti Khadijah binti Syadat, nombor matrik 224452. Nama saya Muhammad Azli Naib bin Mat Zamri. Nombor matrik saya 223 859. Nama saya Siti Khadijah binti Arizan, nombor matrik 222826. Nama saya Muhammad Syamil Imran bin Zahami, nombor matrik saya 223045. Nama saya Muhammad Osman bin Zakaria, nombor matrik saya 222746. Nama saya Lailatul Akmal Awis bin Joharin, nombor matriks 222774. Nama saya Ahmad Sarina binti Lubis, nombor matrik 222816. Nama saya Ahmad Asfarina, nombor matrik 22888. So pada hari ini saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan banjir lumpur. Apa itu banjir lumpur? Banjir lumpur merupakan satu runtuhan yang menyebabkan aliran pantas atau limpahan yang mendadak. Banjir lumpur secara spesifiknya adalah banjir yang berlaku akibat campuran daripada air hujan dengan lumpur atau bahan daripada tanah. Banjir lumpur ini boleh menjadi satu situasi yang berbahaya kerana dia boleh merosakkan harta benda dan membahayakan keselamatan penduduk sekeliling. Jadi kita telah mengenali apa itu banjir lumpur. Seterusnya kita akan mengetahui apakah punca-punca terjadinya banjir lumpur. Banjir lumpur terjadi daripada hakisan sungai yang mengakibatkan tanah mendap di dasar sungai yang menyebabkan paras sungai menjadi cetek. Hakisan tebing-tebing sungai di kawasan sekeliling akan menyebabkan tanah yang terhakis termendap ke dasar sungai lalu mengakibatkan paras sungai tersebut menjadi lebih cetek. Seterusnya, penerokaan tanah secara berleluasa menyebabkan peningkatan kuantiti aliran air. Penebangan pokok-pokok di kawasan sekeliling mengakibatkan tiada kawasan tadahan hujan, menyebabkan air hujan yang turun mempunyai kontak terus dengan permukaan tanah, mengakibatkan aliran air yang semakin meningkat. Seterusnya ialah pembangunan guna tanah yang menyumbang kepada hakisan tanah dan pemendapan dan sistem peparitan yang tidak sistematik. Pihak berkuasa tempatan seharusnya melakukan kerja-kerja pembaik pulih ataupun kerja-kerja penyelenggaraan sistem peparitan di kawasan bagi memastikan kawasan parit dan juga sungai di kawasan tersebut bersih dan selamat. Dan akhir sekali ialah berlakunya kepala air di hulu sungai yang mengakibatkan banjir lumpur. Kepala air ini akan mengangkut sisa-sisa tanah ataupun tanah-tanah yang termendap di dasar sungai dan membawa sampah-sampah termasuk kayu balak ke kawasan kediaman ataupun kawasan penempatan di sekitar kawasan tersebut. Okey, setelah kita mengetahui punca-punca lumpur, banjir lumpur, kita juga perlu tahu tentang kesan banjir lumpur ni terhadap infrastruktur dan juga keselamatan dan juga pencemaran air. Kerosakan fizikal yang kita dapat lihat tentang tumbuh-tumbuhan rosak, pokok-pokok semua dibawa oleh arus, kerosakan fizikal rumah-rumah juga terkena impak daripada banjir dan seterusnya kita dapat lihat kesannya adalah pencemaran air. Pencemaran air apa yang kita lihat tadi di punca banjir lumpur, tanah termendap. Apabila tanah termendap, air itu telah bertukar menjadi lumpur lah, air lumpur. Jadi air itu dah tak elok digunakan untuk kita diguna pakai ataupun untuk kita minum. Dan seterusnya kesannya adalah kekurangan bekalan makanan dan mengakibatkan kerosakan tanaman. Apabila banjir, kawasan-kawasan tanaman setelah ditenggelami oleh air banjir lah. Jadi contohnya seperti kawasan ladang, kawasan sawah padi, semua ditenggelami. Jadi tanaman-tanaman tersebut rosak. Oleh itu, bekalan makanan di kawasan tersebut akan terjejas. Jadi itu kesan banjir lumpur. Seterusnya.
Okey, seterusnya adalah langkah-langkah mengatasi daripada berlakunya banjir lumpur. Yang pertama adalah membuat penanaman semula pokok bagi menguatkan balik struktur tanah. Yang seterusnya adalah mendalamkan sungai bagi membaik pulih aliran sungai. Seterusnya adalah kerana tanah yang mendap ke dasar sungai haruslah dikeluarkan bagi melancarkan lagi aliran sungai, terutamanya sewaktu hujan. Yang seterusnya adalah membaik pulih sistem saliran untuk mengelakkan parit dan longkan dari tersumbat lalu mengakibatkan banjir berlaku. Okey, baiklah. Langkah-langkah mengatasi banjir lumpur adalah pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang bagi membanteras punca banjir lumpur, iaitu seperti pembalakan haram. Jadi pihak kerajaan perlu mengambil berat tentang aspek ini bagi membanteras dan memastikan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah akan dibanteras di dalam negara kita. Sebagai contoh, apabila berlakunya aktiviti pembalakan haram, pihak kerajaan perlu mengenakan tindakan undang-undang seperti tindakan tanpa berkompromi akan diambil mengikut Akta Perhutanan Negara 1984, iaitu termasuklah mendakwa pihak terbabit untuk dikenakan hukuman berat, iaitu denda dan hukuman penjara. Baiklah, seterusnya adalah kempen kesadaran tentang keburukan banjir lumpur dan cara mengatasi masalah tersebut. Sebagai contohnya, pihak sekolah perlu membuat satu kempen kesadaran bagi memastikan para penduduk dan juga pelajar akan mengetahui akibat apabila membuat perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya kerosakan tanah dan juga banjir lumpur dalam negara kita. Baik, terima kasih. Okey, seterusnya contoh lokasi banjir lumpur yang terjadi dekat Malaysia iaitu di negeri Kedah, Baling Kedah. Mengikutkan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA, dia membuatkan kesimpulan bahawa kejadian banjir lumpur ni berpunca yang pertama adalah akibat hujan lebat. Tapi selain itu juga puncanya daripada hakisan hutan sekunder yang akibat penukaran guna tanah kepada hutan ladang sejak tahun 2010 yang meningkatkan kadar hakisan kawasan tanah tinggi yang membawa kepada perlodakan dan pencetikan sungai. Jadi jom kita tengok satu video mengenai banjir lumpur yang terjadi dan kejadian banjir lumpur dekat Baling Kedah pada tahun lepas 4 Julai 2022. Dari video ni kita dapat lihatlah kesan-kesan dia daripada banjir lumpur yang berlaku di Baling Kedah. Contohnya macam kayu balak yang telah dibawa arus oleh banjir lumpur, dan mengikut Kementerian Tenaga dan Sumber Asli, keadaan ini diburukkan lagi apabila jambatan Kampung Iboy menjadi empangan sementara ketika banjir puing berlaku. Ini menyebabkan banyak puing, pasir dan kayu kayu terkumpul lalu pecah dan menghasilkan kuasa damparan tinggi serta mengakibatkan kematian dan kemusnahan harta benda. Kejadian ini berlaku pada 4 Julai 2022. Okay, sekian saja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih.